وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin hadirin jemaah yang saya hormati, sementara menunggu masuk waktu salat jemaah, insya-Allah kita mengambil manfaat daripada ayat suci Al-Quran dan juga daripada kalam para alim ulama, yang mana dalam ayat yang saya baca saat ini Allah Ta'ala menceritakan atau memerintahkan kepada Nabi SAW supaya wayak kepada orang ramai tentang cerita dua orang anak Adam, iaitu cerita Habil dan Qabil. Ketika mana dua orang ini buat ibadah kurban, lalu Allah terima ibadah salah seorang dan tidak terima yang seorang lagi. Yang Allah terima tu dia buat ibadah kurban dengan penuh ikhlas. Dia ni penternak, dia bagi seekor kibah yang sihat, yang gemuk, yang banyak daging. Sementara hak seorang lagi tu dia petani, dia rasa kelekuk, nak bagi comel-comel, dia bagi buah hak buruk-buruk, buah hak dan rusak dan jadi Allah tidak terima daripada dia. Lalu dia marah, dia kata aku akan bunuh. Dia nak bunuh saudara dia sendiri. Lalu saudara dia wayak, jawapan saudara dia ni sebenarnya rahsia kepada penerimaan amal ibadah kita. Dia jawab, dia wayak, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah terima amal ibadah itu hanya daripada orang yang bertakwa saja. Walaupun zahir sama-sama buat ibadah, tapi yang tidak ada takwa Allah tidak terima. Maka takwa itu apa dia? Tiap-tiap jemaah pasti Tok Khatib akan berkhutbah dengan berpesan takwa Allah. Berpesan pada orang ramai semua dan pada diri hamba sendiri supaya bertakwa kepada Allah. Takwa apa dia? Para ulama menerangkan takwa itu dengan pelbagai keterangan. Banyak perbedaan antara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi macam itulah takwa. Kita berjalan atas jalanan dunia ni kita cermat. Adakah kita terlanggar hukum? Adakah kita buat maksiat? Adakah kita buat dosa? Cermat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut at-taqwa al-khawfu minal jahil wal amalu bit-tanzih wal ridha bil qalil wal istiqdadu li yaumir rahim. Bakal pertama, takut kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, redha dengan barang yang sedikit. Dan yang kelima, bersedia untuk hari yang pergi yang tidak akan kembali, iaitu hari kematian. Ini empat ciri-ciri takwa. Yang pertama, al-khawfu minal jahil, takut kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Ini menuntut kepada ma'rifatullah. Sebab orang meriwayatlah, kalau tak kenal maka tak cinta. Demikian kalau tak kenal tidak akan takut pada Allah Ta'ala. Ya, macam mana nak kenal Allah Ta'ala? Paling tidak dengan jalan ahli terlebih dahulu, dalam jalan yang para ulama ayat ilmu tauhid. Nak kenal Allah Ta'ala mula-mula dengan dalil naqli, Quran hadis, dan juga dalil akli. Akal yang sihat itu dia akan membawa kepada tauhid. Baik, inilah yang ulama kita sebut sebagai pengajian sifat 20. Di tempat kita ni biasalah orang mengaji sifat 20. Tapi kebelakangan ini jadi luar biasa sebab ustaz-ustaz tinggi ada yang tak bagi kita mengaji sifat 20. Saya sendiri pernah dengar satu video yang berkaitan tu ustaz daripada utara. Dia ayat, tuan-tuan, kalau duduk dalam sejid, pas mari ada ustaz buka kitab nak mengajar sifat 20, tuan-tuan ambil skrin motor, start motor, pergi pasang mata dia ayat. Tak usah dengar pengajian sifat 20 ni. Ini macam mana? Dengan akal pun kita sudah dihalang daripada mengenal Allah Ta'ala, belum dengan hati lagi. Baru kita nak kenal Allah dengan akal sudah ada galangan. Dia ayat sebabnya pengajian sifat 20 ni tak ada zaman Nabi. Ilmu bid'ah dia ayat.
Yang kedua, ilmu ni sebenarnya bukan ilmu Islam. Ini ilmu daripada falsafah Yunani. Yang ketiga, dia kata sepatutnya kalau ilmu Islam sungguh, dia ambilannya Quran hadis. Ada pun ilmu sebab ada belum ni, dia main akal. Dari ahli. Jadi akhirnya umat terhalang daripada kenal Allah Ta'ala dengan jalan akal sahaja pun sudah terhalang. Baik, yang pertama dia kata ilmu ini bid'ah, tidak betul. Ilmu ini bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi. Yang baru, yang bid'ah itu hanyalah penyusunan ilmu. Penyusunan bagi ke dia tak ada maksud. Seumpama kita belajar sembahyang, lagu mana kita belajar? Rukun sembahyang 13 perkara. Pertama, niat. Kedua, berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, baca Fatihah. Ada ke zaman Nabi sahabat mengaji sembahyang, belajar sembahyang itu? Ada ke sahabat mengajar rukun sembahyang 13 perkara? Tak ada. Tetapi ilmu tu ada. Sahabat sembahyang ada niat. Sahabat sembahyang berdiri. Sahabat sembahyang takbir. Sahabat sembahyang baca Fatihah dan seterusnya. Jadi diwak sambung antara penyusunan ilmu dengan ilmu. Ilmu tidak mungkin bid'ah. Tidakkah sejak zaman Nabi Adam AS, tak sampai zaman Nabi kita lah, bahawa orang Islam itu percaya Allah wujud. Dan Allah wujud tidak didahului oleh tiada. Itu namanya kidam. Lain dengan makhluk. Makhluk ni tak ada dulu, baru ada. Allah Ta'ala tidak demikian. Dan tidak diakhiri dengan tiada. Berarti bahawa Allah Ta'ala kekal. Dan Allah tidak sama seperti makhluk, dan makhluk tidak akan sama seperti Allah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Allah ni Maha Esa pada zat dia, pada sifat dia, pada segala perbuatan dia Maha Esa. Itu namanya wahdaniyah. Allah Maha hidup, namanya hayat. Allah Maha mengetahui, namanya ilmu. Allah Maha berkehendak, namanya iradah. Allah Maha berkuasa, namanya kudrah. Sama basar kalam. Takkanlah umat Islam semenjak zaman Nabi Adam AS tidak tahu ilmu ni, tidak tahu, tidak meyakini bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ini. Bapak yang membangkang pula, dia kata dah bak apa jadi 20 lah. Dia ni tidak mengaji tapi dia nak komen. Kalau dia mengaji sifat 20, dia akan jumpa dalam kitab para ulama kita riwayat bahawa Allah Ta'ala ini bersifat dengan segala sifat tersebut yang tidak terhingga, yang tak mampu kita nak tahu. Tinggal lagi sebagai orang mukallaf, paling tidak tahulah 20. Jangan sampai tak tahu Tuhan wujud. Jangan dia ingat Tuhan dulu tak wujud, kemudian dia baru wujud. Jangan dia ingat sampai Tuhan satu masa akan binasa macam makhluk. Jangan dia ingat Tuhan suka seperti makhluk juga. Hak ni hak paling kita kata hak common sekali lah, hak dia berdedah sekali lah. Orang mukallaf kena tahu. Bukan kita wayang sifat Allah 20 saja, tak betul. Apa kita mengaji ilmu yang mari pada ahli falsafah Yunani? Ini orang kafir. Baik, awak wayak satu kata, awak marilah bukti. Jangan wayak saja kata ini ilmu daripada falsafah Yunani. Ahli falsafah Yunani nama apa? Dalam kitab mana dia tulis ilmu sebab 20? Kan tak ada. Kita takdir sajalah ada. Cari punya cari, kaji punya kaji. Jumpalah satu orang ahli falsafah Yunani, dia berpegang dan dimoyak pada orang ulama bahawa Allah itu wujud. Tidak ada permulaan dan tidak ada keakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat pada makhluk. Maha Esa, Maha hidup, Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha berkuasa, Maha mendengar, melihat dan berkata-kata. Berarti ahli falsafah Yunani orang beriman dalam lagu itu. Hak tolak tu jadi kafir. Hak kata Allah tak wujud jadi kafir. Hak kata Allah dulu tak wujud, kemudian ni baru Allah wujud. Hak tu yang jadi kafir. Jatuh ahli falsafah Yunani yang macam tu. Kemudian yang ketiga kata dia, pasal apa dah pakai akal. Ni penyakit pula zaman ni. Ya, rekasannya BBAK. Gelia BBAK. Bisa dengar tak? Tak email bisa dengar BBAK. Mana tak masuk lagi lah penyakit di sini. Kalau di KL sudah tersebar penyakit BBAK, biar bodoh asal confident. Bukan penyakit ni. Bila dia kecek-kecek lah, dia orang ni sudah kena penyakit ni. Dia tak sedih, tapi dia confident kecek. Dia kecek dari mana? Dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah ni, saya hanya pegang dengan Quran dan hadis, saya tidak guna akal. Sejak bila Quran hadis larang kita guna akal? Bahkan sebaliknya, Quran hadis yang suruh kita guna akal.
Bah itu beza manusia dengan binatang, betul tak? Akal lah. Beza orang gila dengan orang sihat, akal lah. Maka Allah Ta'ala berfirman, afala ta'qilun. Masa apa dia tak guna akal? Afala tatafakkarun. Masa apa buat dia tak mikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu pun sudah ada tanda-tanda Allah wujud. Dalam diri kamu sudah ada tanda-tanda Allah berkuasa, Allah Maha Esa. Kalau kamu tak mau lihat matahari, bulan, tak mau lihat langit bumi, lihat diri sendiri cukup dah. Pertama kita ni kan wujud selepas tak wujud. Setiap yang wujud selepas tidak wujud pasti diwujudkan. Yang mewujudkan itulah namanya Tuhan. Dan kita pula tidak mengawal diri kita dengan kawalan. Jantung yang duk pam darah ke seluruh tubuh kita ni, jantung siapa dia? Jantung kita. Dalam jasad siapa? Dalam jasad kita. Tak kita kawal ke jantung ni? Bolehkah kita bagi jantung kita berhenti sebentar dalam 5 minit pas sambung aja? Tak boleh. Bila jantung nak berhenti, hari doktor pakar mana pun berhenti juga. Kalau jantung kita sendiri dalam jasad kita, bukan kita yang mengawal, tak nampakkan lagi Allah Ta'ala yang mengawal. Sebab tu Allah kata, wa fi anfusikum, dalam dirimu sendiri itu ada datang dia. Nanti kamu nak mikir saja lagi. Dan menggunakan akal dalam bab akidah ini adalah cara Allah sendiri. Allah Ta'ala bila nak tolak syirik, syirik ni riwayat Tuhan banyak. Ataupun lain pada Allah pun bersifat dengan sifat Tuhan juga. Dia namanya syirik. Maka Allah nak tolak syirik dan nak menetapkan tauhid, Allah Ta'ala menggunakan dalil akli, dalil akal. Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalau dah ada pada kedua-duanya, langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak lain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi. Ini kan dalil akal. Sebab dari segi realiti, Tuhan satu, Tuhan tidak banyak. Kenapa Allah sebut kalau Tuhan banyak? Maknanya Allah suruh kita mikir saja, bayang sajalah. Jangan kata 10 Tuhan, 2 Tuhan juga kan. Kuasa Tuhan yang mana yang nak berlaku? Tuhan kan maha berkuasa. Kehendak Tuhan mana yang akan berjalan? Maka tidak mungkin Tuhan ini nak lagu ni, Tuhan nak lagu lain, habis hancur langit bumi ni. Itu kan dalil akal. Akal kata mustahil. Cuba kita latih kerajaan lah. Kenapa kita PRU nak pilih kerajaan? PRU habis berarti banyak, sampai bilion-bilion habis. Dan pasal bapa kita tak buat cara mudah. Siapa yang nak jadi kerajaan, kita latih PRU. Oh, masalahnya Ustaz, nak jadi kerajaan bukan seorang ramah. Dari segi grup dia saja 3-4 grup nak jadi kerajaan. Tak apa, kita latih semua. Akhirnya kita ada 3 kerajaan. Habis Perdana Menteri, masing-masing kerajaan latih Perdana Menteri dia. Habis Menteri Kabinet, masing-masing Perdana Menteri latih Menteri Kabinet masing-masing. Maka kita ada 3 Menteri Kesihatan, 3 Menteri Pendidikan, 3 Menteri Pertahanan. Agak-agak boleh tak? Menteri Kesihatan ni orang cocok 2 kali cukup, ada orang cocok 3 kali baru cukup. Lepas tu masa seorang pening dah kita 2 kali ke 3 kali cocok. Kalau 3 orang Menteri Kesihatan, kalau 3 orang Menteri Pertahanan. Dan makanya kadang negara seumpama Malaysia ni pun kita tidak boleh bayar ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan. Bolehkah langit bumi, lautan dan daratan, manusia dan haiwan, batu dan tumbuh-tumbuhan ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Mustahil. Mustahil itulah dalil akal. Bahkan hak mana tak saya guna akal. Cuba tengok para rasul di dalam menetapkan tauhid dan menolak syirik, para rasul juga menggunakan dalil akli. Bila Nabi Ibrahim AS berhujah dengan Namrud, Nabi Ibrahim tak baca ayat-ayat daripada yang Allah wahyukan, tidak. Nabi Ibrahim pakai hujah akal. Akal yang sihat tidak boleh terima kalau nak wayak kata Tuhan tapi lemah. Tuhan tapi dia tak sihat hari ni. Tak, Tuhan tak sihat. Tuhan tapi dia terlupa. Tak kena Tuhan terlupa. Tuhan tapi dia tak buat. Tak mungkin. Maka Nabi Ibrahim AS nak wayak ke Namrud, demo ni bukan Tuhan sebab demo ni lemah. Rabbi allazi yuhyi wa yumiit. Tuhan itu tak ada apa, berkuasa menghidup dan mematikan. Namrud mu tak boleh bagi hidup, mu tak boleh bagi mati. Rupanya Namrud sudah kena penyakit biar bodoh asal confident. Kata Namrud, ana uji wa umiit. Confident dia wajah, aku pun boleh buat hidup buat mati. Dia pun panggil 2 orang, satu dia bunuh, satu dia lepas. Konon-konon kalau dia bunuh dia telah matikan, kalau dia lepas dia telah hidupkan. Itu dia kata biar bodoh asal confident. Kalau mau lepas tu hidup lama dah, bukan mau berhidup dia.
atas nama berhidup seekor nyamuk, Namrud tak boleh bagi hidup. Maka oleh kerana Namrud ni tak apa nak faham, atau kali dia faham tapi dia degil, Nabi Ibrahim AS wa'agi dan dia akal lebih jelas lagi. Wa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Tuhan, Allah berkuasa, Allah telah terbitkan matahari daripada timur. Pasal matahari juga, mesti dia berkuasa juga. Fa'ti biha minal maghrib. Tiba terbit matahari pada barat, aku nak tengok. Fahawikan dari kafar. Maka terbuka orang kafir tak boleh jawab dengan dalil akli. Jadi jangan tolak dari akal dalam agama kita. Bahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak mengajar tauhid, ketika nak mengajar hakikat, Nabi guna dalil akli. Nabi mengajar berapa dulu? Hakikat pun Nabi ajar, syariat pun Nabi ajar. Kalau ada zaman kita ni nak main hakikat saja, syariat dia buat, tak solat, tak puasa, tak apa, tak ikut. Itu bukan jalan Nabi. Jalan Nabi dua-dua jalan. Syariat pun kena ikut, hakikat pun kena faham. Bab syariatnya adalah kita ni kena handarkan diri kita daripada jangkitan penyakit. Umpama kita PKP baru ni lah, dengan pakai maknya, dengan itu ininya lah. Zaman Nabi SAW, Nabi sudah bagi panduan. Kalau siapa tu nak masuk satu negeri, negeri tu rupanya ada wabak ta'um, sedang dilanda wabak ta'um. Nabi SAW bagi panduan, kalau duduk luar negeri tak usah masuk. Pasal kalau masuk boleh jadi jangkit. Kalau duduk dah dalam negeri tak usah keluar, kuarantin. Pasal mungkin awak tu sudah jadi carrier, awak sudah jadi pembawa penyakit, bahawa keluar jangkit orang lain pun dah. Jadi dari segi syariat itu namanya sebab dan musabab. Dari segi hakikat penyakit bagi mana? Allah. Dari segi hakikat hak bagi sembuh penyakit siapa? Allah. Bahkan Nabi SAW ajar ilmu hakikat la adwa, tak ada jangkitan. Mari orang Arab kampung, Arab Badawi, jadi dia payah pakai sikit bab hakikat ni. Moga dia kerja untuk jaga kambing, untuk jaga unta, tiba-tiba nak mengaji hakikat dia seluruh sikit. Jadi dia rasa macam mana pula Nabi wayak tak ada jangkitan. Lalu dia tanya pada Nabi SAW, dan kalau ke mana ya Rasulullah wayak tak ada jangkitan, apa duk tengoknya? Kalau ada unta-unta yang sehat, kata adalah 4-5 ekor unta sehat, melompat sana melompat sini, masuk satu ekor unta yang berpenyakit. Ambil berhati tengok, pak sehat tu habis sakit. Jadi dalam ayatnya tak mungkin tidak ada jangkitan. Yang Nabi nak ajar hakikat. Lalu Nabi SAW menggunakan dalil akli. Nabi tanya pada orang Arab Badawi, faman a'dal awal. Kalau dia mana kata penyakit mesti dengan jangkitan, pak untuk mak benda sakit, jangkit pada siapa dia? Oh ya, sungguh baru Arab itu faham bahawa hakikat penyakit sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Nabi menggunakan hujjah akliyah, menggunakan dalil akal. Jadi kita itu menekunilah pengajian kita sifat 20 itu, kita terangkan pada anak-anak kita supaya mereka menjadi benteng. Sekarang macam-macam. Tak nak percaya ada Tuhan, ada. Di universiti ada pelajar tanya, apa bukti Tuhan itu? Dia tak mampu, tak mengaji. Pada pula filem-filem nak tunjuknya, kita boleh mikir kok agama kita tak betul. Kok agama yang sebenar adalah agama yang mengatakan bila kita mati, esok-esok tubik pula jadi kucing, tubik-tubik pula jadi kambing, lepas jadi lama-lama. Kan ada filem macam tu sekarang. Ayah mayat, tapi ayah wayangkan anak tina dia, kalau anak tengok ada agama lain tak betul, ayah tak ada. Kalau macam nak ambil agama tu pun mana boleh. Ini sudah ada jarum-jarum halus nak menggoyahkan akidah generasi itu. Maka inilah ilmu yang jadi penting. Kita boleh berujar dengan Profesor Oxford, boleh berujar kalau kita faham ini sebab betul. Sebab dia ilmu yang selari wahyu dengan akal. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, al-amalu bitanzih. Takwa itu menuntut kita beramal, bukan percaya saja, tidak, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lekah wayangnya beramal dengan Quran dan Sunnah. Tapi dia tidak semudah itu. Dia tidak semudah kita kita kena beramal dengan Quran dan Sunnah. Bahagian dengan beramal dengan Quran dan Sunnah, kena faham Quran dan Sunnah dulu. Kena tahu murad dia nak apa. Maka kita baca terjemah saja, pak kita faham sendiri, pak kita beramal, bahaya.
boleh jadi sesat. Dengan Quran pun boleh jadi sesat ke Ustaz? Allah sebut yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan apa yang ada dalam Quran itu, ramai yang jadi sesat. Dengan apa yang ada dalam Quran juga, ramai yang dapat hidayah. Apa beza? Beza cara berinteraksi dengan Quran dan Sunnah kena melalui jalan ulama. Jangan kita baca Quran tafsir sendiri. Jangan kita baca hadis kita buat pandang sendiri. Kena ikut tafsiran ulama. Kalau dalam bab amalan, ulama menafsirkan Quran hadis ini dalam satu ilmu yang dipanggil ilmu fiqh. Tapi ilmu fiqh ni luar. Nak mengaji fiqh letih lah. Buat tak pada dulu lah nak faham fiqh ni. Ada 4 mazhab pula. Maka kita pilihlah satu mazhab yang mudah kita nak mengajinya. Kita beramal dengan mazhab itu. Kalau di tempat kita ni, rata-ratanya yang mudah mengajinya mazhab Syafi'i. Dalam undang-undang pun banyak sebut mazhab Syafi'i. Zaman ini ada pula orang yang tak seamal-amal lah mazhab ni. Quran Sunnah cukup dah. Oh, ini percakapan yang baik. Ini percakapan yang tidak faham mazhab itu ke dia. Mazhab itu adalah salah satu daripada 2 produk Quran dan Sunnah. Bila ulama pergi pada Quran dan Sunnah, kadang-kadang ulama ni dia faham dengan kefahaman yang sama. Semua ulama baca ayat Quran dia faham gitu semua. Lalu keluarlah fatwa yang sama belaka. Itu namanya ijma'. Betul tak? Tapi tidak jarang berlaku ulama ni baca ayat tu faham lagu ni. Ulama seorang lagi baca ayat tu faham lagu lain pun lah. Bila faham lain-lain, fatwa lain-lain. Ini namanya khilaf. Fatwa lain-lain itulah namanya mazhab. Macam mana awak kata jangan ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah? Sedangkan mazhab itu produk daripada Quran dan Sunnah. Ya ada Ustaz. Tak percaya, cuba tengok ayat wudu. Ayat wudu itu jadi 3 mazhab pada kita. Padahal ayat Quran Allah berfirman, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Bila buat memang nak solat, basuh muka. Allah ajar wudu. Basuh tangan hingga ke situ. Sapu, wamsahu bi ru'usikum. Situ kalau tak mengaji pakai terjemah sendiri dah boleh ada. Kalau terjemah direct apa dia? Wamsahu bi ru'usikum, maka sapulah dengan kepala kamu. Jadi basuh baju tak sapu. Dah sapunya kepala. Jadi tafsir diri pula. Ulama tafsir bukan lagu tu. Ulama mazhab Syafi'i wamsahu bi ru'usikum, rubah tu maknanya litabai. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Maknanya sekadar 3 dalam buk sudah sah dah wudu kita. Mazhab Nabi kata tak ada. Dalam hadis Nabi SAW tak sikit serban, Nabi sapu atas kepala atas serban. Mana-mana tidak setapak tangan kata. Baru sah. Mazhab balik kata tidak. Wamsahu bi ru'usikum tu namanya bazaidah. Tambah saja, tak ada makna. Wamsahu ru'usakum tu maknanya sapu pada kamu. Sapu semua sekali bagus. Bayangkan rujuk Al-Quran ayat sama, huruf sebutir 3 mazhab. Pada mana ayat tak ikut mazhab? Bukan tak ikut mazhab Ustaz lagu ni. Kita ikut mazhab, tapi kita tengok mana dalil dia kuat. Kalau masalah ni dari mazhab Syafi'i kuat, kita ikut mazhab Syafi'i. Kalau dalam masalah ni dari Hanafi kuat, kita ikut Hanafi. Bukan kita tolak mazhab, tidak. Kita pakai pada dalil. Pasal apa dia kalau ayat dalil kuat? Hak nak ayat dalam masalah terjadi mazhab Syafi'i kuat, siapa dia? Hak nak ayat dalam masalah Hanafi kuat, siapa dia? Awak lah. Bukan saya. Pensyarah saya sah. Pensyarah saya dia ada PhD. Macam kalau Imam Syafi'i, Imam Malik tak ada PhD, jadi saya selesa lah dengan pensyarah saya ni. Makna kata itu mazhab pensyarah awak lah. Awak sebenarnya sedang ikut mazhab pensyarah awak. Sebab bila pensyarah awak kata awak ni dalil kuat, awak ikut. Bila pensyarah awak kata dalil ni pula kuat, awak ikut. Nak kata awak tidak bermazhab, tidak. Awak bermazhab dengan mazhab pensyarah awak. Kita umat Islam yang lain selesa dengan mazhab para imam yang ribuan telah berkhidmat pada mazhab. Yang mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i seorang ribuan pakar-pakar hadis, pakar tafsir, pakar ilmu nahwu dan sebagainya bernaung di bawah mazhab Syafi'i. Demikian juga mazhab-mazhab yang lain. Tapi apa ni nak ikut cara Nabi sah. Nabi suruh mayat tak suruh ikut mazhab. Nabi sebab pesan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi suruh ikut Nabi. Hendaklah dia mayat lagu dia melihat aku mayat. Tu yang baru tu Ustaz. Masya-Allah. Hebat Allah zaman ni. Cuma kita nak tanya dia sikit lah. Yang awak tak ikut mazhab,
Awak nak semaya lagu, awak lihat Nabi semaya. Lepas bila awak lihat Nabi semaya? Minggu lepas ke tahun lepas awak lihat Nabi semaya? Biar dia khabar sikit. Yang sebenarnya tak ada antara kita yang solat lihat Nabi solat. Kita solat lagu kita solat ni kerana tok guru kita wajah. Inilah cara solat. Tok guru kita pun tak lihat Nabi solat. Dia ambil daripada tok guru dia. Maka kalau kita bermazhab dengan salah satu pada mazhab yang lain, akan bersambung ambilan solat itu. Kalau kita mazhab Syafi'i sampai pada murid Imam Syafi'i, sampai pada Imam Syafi'i, sampai pada tok guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi. Betullah sahabat Nabi yang lihat Nabi solat. Mana kalau bersambung sanad sampai pada Nabi 3-4 mazhab. Habis mazhab lain pak hebat-hebat dah dia Allah tak sampai. Bukan tak ada mazhab lain. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah puji kata Imam Syafi'i, Imam Laith bin Sa'ad lebih faqih, lebih faham ilmu fiqh, lebih mahir ilmu fiqh, lebih pandai ilmu fiqh daripada Imam Malik rahimahullah taala. Imam Syafi'i puji. Mana mazhab Imam Laith? Kita nak beramal tak sampai. Bagi tak sampai tak boleh nak beramal. Makanya ulama wayah pilih satu daripada 4 mazhab. Kalau nak buat mazhab sendiri, pastikan ilmu kita itu setara paling tidak dengan ulama yang 4 sani. Boleh buat mazhab sendiri. Kalau tidak, kita bermain dengan api. Ajrukum ala qudya, ajrukum ala nari jahannam. Yang paling berani antara kamu waktu berfatwa, bahasa Arab ditambahkan. Nahwu tidak mahir, dia usul fiqh tak mengaji. Berani waktu berfatwa, itu paling berani nak masuk neraka jahannam. Itu kira suruh berhenti ke lagu mana? Ya, masuk atur dah kan? Jadi kita sikit lagi. Saya habis dah. Habis hak 4 tadi baru dulu. Jadi beramal dengan apa yang diturunkan menuntut kita itu mengaji ilmu fiqh, beramal molek-molek. Sebab ini ilmu ambil daripada ulama sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dan yang keempat saya gabung teguh, nak reda dengan yang sedikit. Nak ingat pada hari yang pergi, itu menuntut kepada ilmu tasawuf. Kalau kita tak ada beramal dengan ilmu tasawuf, penuh hati kita dengan riya, ujub, hasad, takabur, kita tidak akan reda dengan bagian yang sedikit. Kita nak kena hiasi hati kita, dah buang buruk-buruk sana. Ikhlas ada, tawakal ada, sabar ada, ridha ada, syukur ada. Barulah kita sanggup nak reda dengan yang sedikit, sebab kita ingat Allah. Dan yang terakhir, kita nak pergi kepada alam yang kita tidak akan kembali. Kalau ni kita banyak terlupa. Saya ambil 2 pengajaran saja, lepas tu saya tutuplah dalam sekiranya ini. Pertama, pengajaran perbuatan saya dengan seorang toke kambing di Gombong. Sebabnya saya beli seekor kambing dan buat akikah. Dia seperincak warna merah. Tanda minggu depan kambing ni tuannya mari nak sembelih. Hari saya mari, dia royak, dia dapat kambing stok baru. Kalau nak bayar lebih sikit, kambing molek lagi dalam buat comel. Saya kata bolehlah, saya beli kambing lain lah. Pak saya sembelih kambing tu, mari kambing ada cap merah tu. Nampak saya terus panjang umur lagi kambing. Tuan-tuan kambing royak, Allah dia kecil. Kambing dalam kandang itu mati lah dia. Dan mana tak hari ni esok lah, sebenarnya tak esok minggu depan. Saya pula perintah, saya kata, supaya kita atas dunia juga. Kita atas dunia ini macam kambing dalam kandang saja. Sebahagian daripada kita mereka seperti merah pada kita, ya tak apa-apa. Kita ada uha-uha-uha, mereka seperti dah haji ni nak ambil petani. Hak ni nak ambil esok. Jadi kalau kita ingat kita ni umpama kambing dalam kandang, tunggu mereka mari ambil ya. Tidak, kalau kita jahat pun tak jahat sangat. Kalau kita baik pun baik. Kemudian yang terakhir, contohnya orang yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, diwak-rayuan ke Mahkamah Rayuan, Mahkamah Agung, Mahkamah Persekutuan, tolong. Pergi pada lembaga pengampunan dan lembaga pengampunan, tolong juga. Sektareh untuk digantung. Katanya orang Islam biasa digantung pada pagi Jumaat lepas sembahyang subuh. Agak-agak malam Jumaat itu lalu mana dia tidur. Kalau yang ada tak tidur pun menasabah, pasal esok nak mati dah. Jadi kita tak sedianya dah kerja. Tak sedia ke kita? Kita sendiri ni adalah banduan akhir. Hak jatuh hukuman mati Allah Ta'ala tak boleh ayu dah. Cuma hak lebih parah lagi nya tak payah bila. Pelaksanaan hukuman tu tak payah bila. Hak sami sempat minta maaf dengan dia
dia sempat payah hutang ke orang. Kita kadang-kadang alhamdulillah lah ada orang tengah buat maksiat, pelaksana hukuman mati pula. Maka ini comel benar Bapak Sayyidina Ali pesan. Takwa yang keempat itu adalah bersedia sokong untuk hari kita pergi yang kita tak tahu bila nak mari. Moga-moga Allah jadikan bermanfaat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.